Pelaksanaan program jualan Agro Madani benar-benar membantu rakyat memperoleh barangan keperluan harian pada harga murah. Perinciannya langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio RTM Kangar. Baik, terima kasih Sahi. Pelaksanaan program jualan Agro Madani terus memberi manfaat kepada golongan sasar di seluruh negara. Inisiatif oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu membantu meringankan kos sara hidup ditanggung rakyat. Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Negeri, Rashid Ahmad berkata, sebanyak 153 program jualan Agro Madani telah dilaksanakan di seluruh negeri, di mana 8 daripadanya oleh LPP dan bakinya oleh Fama. Pelaksanaannya turut mencatatkan nilai jualan terkumpul mencecah lebih RM900,000 dan memanfaatkan lebih 50,000 penduduk. Jualan Agro Madani ini adalah kita tengok kalau tuan-tuan tengok hari ini adalah barangan segar dan barang-barang terpilih. Kita juga berusaha sama dengan Kementerian Perdagangan Haiwan Pengguna dan juga Fama untuk sama-sama terlibat dengan jualan Agro Madani ini. Kalau ditengok hari ini kita ada pengurangan harga antara 10 hingga 30%, melibatkan barang-barang segar dan juga barang-barang terpilih. Bagi orang ramai, penganjuran jualan Agro Madani sentiasa dinantikan bagi mendapatkan barangan keperluan harian pada harga murah. Ini memang ajak Mok datang awal sebab program ni kan jarang-jarang buat. Jadi saya dapat beli banyak benda yang murah. Lepas tu kebetulan Mok pula dia buat kuih. Lepas tu nak cari tepung. Kira cari macam beras apa semua kan murah. Alhamdulillah lah. Lepas tu saya harap kalau ke depan ni program ni selalu diadakan lah. Tengok jualan ni amat orang kata mengurangkan beban belanja kita harian dan patut diteruskan daripada masa ke masa. Kalau boleh kita buat dalam mingguan ataupun bulanan, insyaallah dengan harga yang meringankan beban golongan B40 lah. Pelajar perlu mendapat pendedahan mengenai hala tuju dan peluang kerjaya berdasarkan minat serta keupayaan seawal peringkat prasekolah. Untuk itu, pelaksanaan program My Future My Job digerakkan Pertubuhan Kebajikan Anak Jati Perlis Jati dan Sekolah Kebangsaan Ujung Batu bagi memberi pendedahan berkaitan sektor pekerjaan dan laluan kerjaya. Penaung Jati, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya berkata, inisiatif ini membolehkan perancangan masa depan pelajar dapat dibuat lebih awal. Kerjaya sebagai seorang tentera, kerjaya sebagai seorang doktor, kerjaya sebagai seorang ahli bomba, kerja-kerja yang terkait dengan agensi kerajaan. Yang mana ini saya kira kita telah mampu menanam semangat dan pemahaman tentang pentingnya bercita-cita dan pentingnya berpartisipasi dalam agensi-agensi kerajaan untuk kembali berkhidmat kepada rakyat. Harapan di pihak sekolah, kami melalui unit kaunseling, bimbingan dan kaunseling sekolah akan sama-sama turut membantu murid untuk merealisasikan supaya kerjaya yang mereka minati itu akan terlaksana pada satu hari nanti. Pada majlis sama, Jati menyerahkan satu set pahawa dingin untuk kegunaan sekolah dan merasmikan surau sekolah berkenaan. Program Jalinan Kasih Penduduk dan Masyarakat setempat menjadi platform mendekatkan komuniti dengan agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Pelaksanaannya juga meningkatkan media interaksi, perkongsian maklumat dan penyelesaian isu berkaitan komuniti. Bagi pengerusi Persatuan Penduduk Pasar-Puri Terinai Wang Ulu, Hashimah Ismail, program tahunan itu menjadi wadah perpaduan dan penyatuan antara agensi kerajaan dan masyarakat serta sukarelawan terlibat. Kalau boleh itu minta penduduk semua membagi kerjasama lah untuk menjayakan program bersama masyarakat dan juga setempat. Dan juga inilah student-student pun ada juga terlibat dalam program. Kira baguslah dalam masyarakat kita bersatu hati. Beliau memaklumkannya pada program Jalinan Kasih Penduduk dan Masyarakat Setempat Seri 1 di Kompleks Perumahan Tan Sri Aisyah Ghani Unimap yang dirasmikan Ahli Parlimen Kangal Zakri Hassan. Program dianjurkan Persatuan Penduduk Pasar-Puri Terinai Wang Ulu dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Joggers Perlis dan Pertubuhan Aspirasi Perhatian Malaysia disertai lebih 200 penduduk. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali semula bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Ahmad Iqbal.
Seorang guru sebuah madrasah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Baling atas tuduhan mencederakan seorang muridnya berumur 8 tahun. Amirul Hakim Johari, 27 tahun, didakwa menyebabkan kecederaan fizikal dan emosi terhadap kanak-kanak lelaki di sebuah sekolah di Kampung Durian Burung Sek 11 November lepas. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa mengikut Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001. Tertuduh dibenar diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Pendakwaan dikendali Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ikmal Afandi Zulkifli, manakala tertuduh diwakili Peguam Al-Sabri Ahmad Kabri. Hakim Najwa Cik Mat menetapkan 21 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. 5 graduan cemerlang Universiti Sains Malaysia USM akan dianugerahkan hadiah pingat emas dan anugerah pelajaran diraja oleh Majlis Raja-Raja pada sidang convocation ke-61. Menariknya, salah seorang penerima merupakan graduan OKU. Nur Hafiz Abdul Jalil yang mengidap SLE atau penyakit lupus sejak tahun 2017 dipilih untuk menerima pingat emas pelajar kurang upaya. Situasi itu tidak menjadi penghalang buat Nur Hafiz yang berjaya menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Dan lepas 2 tahun penangguhan tu baru saya sambung baliklah pelajaran saya dekat Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat. Motivasi untuk saya ibu bapa lah, sebab saya pun dah tua lah, saya 31 tahun, tapi saya macam kalau boleh saya dah start belajar ni, saya nak habiskan juga lah sampai degree ni, insyaAllah. Alhamdulillah, dan berjaya habiskan walaupun ada banyak penangguhan, ada banyak dugaan apa semua kan. Ibunya bangga dan bersyukur Nur Hafiz berjaya mencapai kecemerlangan di sebalik ujian menimpa. Jugalah sebab dia dah belajar kan lama kan. Habis mak ni kena korban lah, jaga anak macam ni semua.